Okay, hari ini kita masuk topik pertama kita kelas pertama kita iaitu garis lurus. Starting biasanya orang start dengan algebra ni, saya start dengan kamu garis lurus terus. Okey. Ini garis lurus. Okey, benda pertama penting dalam garis lurus ni kalau kamu tengok cerita dia mestilah satu benda yang kita panggil dia persamaan. Persamaan garis lurus. Okey, dalam persamaan garis lurus ni, formula dia simple je yang ini. Y sama dengan mx tambah c. Ni persamaan garis lurus ni kalau kamu tengok cara tulis dia simple je. Cara tulis persamaan garis lurus biasanya y dengan x ni adalah koordinat tertentu. Jadi dia dibiarkan dalam bentuk y dengan x. Cuma yang kita kena kira adalah m dan juga c. Yang mana m ni simbol bagi kecerunan, manakala C adalah simbol untuk pintasan Y. Okey. Kecerunan tak ada masalah. Kecerunan sebab dalam senarai formula kamu ada diberi dua formula pasal kecerunan. Formula yang pertama adalah A M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Ini menunjukkan bahawa nak buat kecerunan ni kita kena ada dua koordinat. Contoh kat sini kalau saya bagi A, koordinat kita kat sini adalah 1, 5 dan B koordinat kat sini adalah 4, 9 contoh kan. Jadi kita dapat cari M kat sini sama dengan anggap dia tak kisah siapa satu siapa dua. Yang penting kalau kita ambil yang ini sebagai yang pertama, yang ini yang kedua, kita kena tolak. Yang besar tolak yang kecil. Contoh kat sini, Y tolak dengan Y. Nampak? Y tolak dengan Y. Kanan tolak 9 tolak 5. 9 tolak 5 per dengan 4 tolak 1. Dia tak boleh. Yang atas tolak bawah, lepas tu bawah tolak atas. Tak boleh. Kan? Lepas tu kira macam biasalah ni. Sudah mudah dah. 9 tolak 5, 4. 4 tolak 1, 3. Jawapan kita, kecerunan kita adalah 4/3. Ini kalau apa? Dua koordinat diberikan. Okey. Lagi satu, B ini pula, dia tak bagi koordinat. Dia tak bagi koordinat. Macam mana dia tak bagi koordinat ni? B. Kalau dia tak bagi, tapi dia bagi apa? Dia bagi pintasan. M sama dengan negatif. Dia mesti ada kat depan, negatif kan? Negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Bila dua formula dia bagi, maksudnya dia ada keadaan-keadaan tertentu yang mana kamu kena cekap. Okey, kalau ada macam ni, pakai yang ni. Kalau ada satu keadaan, dia bukan pakai yang ini. Macam tu. Bila nak guna pintasan? Kalau dia bagi pintasan. Contoh gambar kita. Gambar kita tiba-tiba dia bagi, kamu nampak macam tu, dia ada macam tu. Garis lurus dia. Okey, ini paksi Y, ini paksi X. Jadi tempat yang dia memotong paksi Y kena ni dekat sini, apa saja nombor dia, contoh saya ambil nombor kat sini 6. Ini kita panggil dia pintasan Y. Kan? Kena paksi Y namanya pintasan Y. Tempat dia kena paksi X sama juga cerita dia. Namanya pintasan X. Okey? Jadi kalau kamu nampak dia bagi macam ni, tak payahlah pakai formula koordinat ni pula, nanti terlupa cari koordinat. Tak payah, kita terus pakai formula simple je, M sama dengan negatif dulu. Dia mesti mula dengan negatif kalau pintasan. Negatif pintasan Y kita 6 per dengan pintasan X kita 3 terus dapat negatif 2. Ini dua keadaan untuk mencari kecerunan dengan menggunakan formula. Dua je formula ni. Okey? Ni nanti kamu hafal lah. Kalau dah biasa buat tak hafal lah. Tulis. Dia masuk otak terus. Ini yang pertama. Yang ini yang paling favorite. Paling banyak digunakan. Kan? Yang ini dia jarang-jarang. Kalau pelajar tak ingat yang ini, dia pakai yang ini pun tak apa. Sama kat jawapan dia takkan lagi. Kan? Ini kalau dia ingat menggunakan pintasan. Ini kalau dia ingat menggunakan kecerunan. Boleh Ni? Okey. Bila kamu dah faham cerita macam ni, kita akan buat persamaan berkenaan dengan keadaan ni dulu. Keadaan ni dulu. Macam mana nak buat persamaan garis lurus kalau keadaan macam ni? Persamaan garis lurus dia kena ada kecerunan dan kena ada pintasan. Nampak?
Kalau dia bagi macam ni, senanglah persamaan dia sebab pintasan dah ada. Kalau dia bagi koordinat macam ni, kita kena cari pula pintasan lepas tu. Okey, macam mana? Ini saya bagi contoh kat sini. Contoh 1, okey. Cari persamaan garis lurus bagi AB. Dia bagi AB tapi ada gambar lah. Biasanya soalan ni dia ada gambar. Gambar yang tu. Okey. Kemudian dia bagi macam ni. Ini A, ini B. Nampak kan? Dekat A ni dia bagi koordinat A tadi. Ambil yang sama. Ni contoh. Ni saya tukar. Ni 1, 2. Okey. B ni kita ambil 5, 7. Contoh. Ni saya bagi dia biar jawapan kita dapat susah sikit. Pecahan. SPM dia biasa melibatkan pecahan. Ni. Dia ni kadang-kadang pelajar sangkut. Okey. Bila kamu nampak macam ni, garisan dia ada 2 koordinat. Ada 2 koordinat maksudnya dia suruh buat apa? Persamaan. Apa benda pertama nak tulis? Benda pertama kamu kena tulis adalah persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Ini saya panggil dia formula pertama. Lepas tu apa? Lepas tu keturunan M. Uish, apa M dia ni? Ada 2 koordinat. Terus kira. Ambil kanan, tolak dengan kanan. Maksudnya Y. 7 tolak dengan 2 per dengan 5 tolak dengan 1. Jadi kita akan dapat kat sini 7 tolak 2, 5. 5 tolak 1, 4. M kita adalah 5/4. Yang kita tak ada sekarang ni adalah apa? C belum ada. Jadi kita kena pergi cari C dulu. Macam mana nak pergi cari C? Kita kena masukkan maklumat kita ni ke dalam persamaan. Okay? Bila nak masuk maklumat, M okey. Tapi Y dengan X ada 2. Pilih mana-mana yang kamu rasa mudah. Untuk kat sini, saya ambil yang ini. Bila saya ambil yang ini, maksudnya Y saya adalah 2. M saya dah kira tadi 5/4. X adalah 1 tambah C. Nak cari C, macam biasa kita selesaikan algebra ni. Iaitu 2 sama dengan darab dulu 5/4. Darab 1 tak ada masalah lah. Jadi C kita jadi apa? C sama dengan 2, 5/4 ni pindah sebelah. Tambah pindah sebelah akan jadi tolak 5/4. Ini algebra lah. Tambah, tukar, tolak. Ambil kalkulator, kamu tekan je kalkulator, kamu akan dapat 3/4. Kamu tekan kalkulator je kan. Kamu akan dapat C dia sama dengan 3/4. Adakah jawapan sampai C? Tak, dia bukan tanya C. C tu apa? Pintasan Y. Dia bukan tanya pintasan Y. Dia tanya apa? Cari persamaan. Jadi kita kena tulis jawapan kita semula. Macam mana tulis persamaan? Y. Y jangan usik. Sama dengan M berapa? 5/4. X pun jangan usik. C kita positif. Kalau positif kita tulis tambah 3/4. Ini jawapan kita. Untuk persamaan garis lurus. Jenis 2 koordinat. Yang ini soalan ni sebenarnya adalah soalan tingkatan 3. Sebab tu dalam SPM kamu benda ni dia akan tanya dalam kertas 1 objektif. Soalan simple macam ni. Okey, macam mana? Setakat ni boleh faham tak? Boleh sikit. Boleh nanti 3 kali kita buat lepas saya ajar ni biasa saya akan buat latihan lagi berkenaan satu-satu bahagian. Dan dah boleh nanti baru kita tengok soalan. Macam mana pula soalan dia? Apa pula kaitan dia kan? Okey. Dah macam ni. Terus saya tarik ni. Kita pergi tengok. Ni benda ni je. Dia akan pusing-pusing benda dia dulu. 2 ni. Pasal benda 2 ni dulu kan. Okey. Contoh kat sini. Contoh 2. Macam mana contoh 2? Contoh 2. Soalan sama. Okey. Cari persamaan garis lurus AB. Sama je. Cuma gambar dia lain. Nampak? Okey. Gambar dia tarik pada sini. Kemudian dia bagi kat sini. Dan sini saya bagi kat sini A. Sini B. 8/4. Contoh. Okey. Kalau kamu jumpa soalan macam ni, dia mudahlah.
Mudah kan? Kadang-kadang ada yang pelajar dia sangkut juga, dia tahu macam mana cikgu nak buat ni. Okey. Yang penting kamu tengok, yang ini namanya asalan. Bila asalan, koordinat dia sebenarnya adalah mudah, iaitu 0, 0. Okey. Dan kalau kamu tengok dia kena ni maksudnya ini adalah pintasan Y juga. Dia adalah pintasan Y automatik. Jadi benda ni C dia dah tahu lah. C dia kena kat 0. Yang kita tak ada M. Jadi kita perlu cari M sama dengan, kita ambil je 4 tolak 0 per dengan 8 tolak 0. Tu jadi mudah tu. 4/8 sama dengan 1/2. Okey, jadi terus tulis jawapan lah. Oleh sebab itu persamaan kita Y sama dengan MX tambah C. Y jangan usik. M 1/2. X jangan usik. C kita 0. Tak payah tulis. Jadi kalau jumpa macam ni, jangan terkejut pula. Cikgu satu je bagi satu je koordinat. Macam mana nak cari? Bukan satu. Yang tak nampak satu lagi tak nampak. 0, 0 dia tak bagi ya. Dia akan anggap kamu tahu. Benda ni asalan. Asalan adalah 0, 0. Okey? Contoh soalan ni Okey? Satu lagi, apabila berlakunya peminjaman. Ada pinjam-minjam pula. Apa benda pinjam-minjam ni? Okey, tengok Okey. Bahagian seterusnya adalah cerita dia tentang contoh 3 kita ni, saya bagi. Contoh 3 ni pasal garis selari. Garis selari. Okey, garis selari maksudnya apa? Kecerunan dia sama. Kecerunan sama. Nampak? Ini maksudnya kalau garis tu seorang duduk kat sini, seorang lagi dia duduk kat sini. Nampak? Jadi maksudnya apa yang sama? Kecerunan dia. M ni, M1, ini M2, sama. Kan? Kalau kita cari M kat sini pun akan dapat benda yang sama. Okey, itu kita panggil dia garis lari. Dan biasa kita sambung dua-dua ni, maka jadilah satu benda yang kita namakan dia sebagai segi empat selari. Kadang-kadang ada soalan dia bagi segi empat selari. Kan? Segi empat selari maksudnya apa? Yang ini sama dengan ini, selari. Atas sama dengan bawah, kiri sama dengan kanan. Okey? Contoh soalan ni saya main letak je, saya tak pasti kat sini kan. Saya letak kat sini A, B, C, D. Gambar ni kalau kamu tak nak lukis pun tak apa, kamu screenshot aja senang. Nanti boleh tengok balik kan. Okey. A kat sini saya bagi koordinat kita, saya bagi -1. Sini -1. Berapa Y dia? 3 contoh. Okey. B pula saya bagi kat sini adalah 3 dengan 7. 3, 7. Okey. Kemudian saya bagi koordinat B ni. B ni saya bagi koordinat dia. Koordinat B ni contoh saya bagi kat sini adalah 5, 1. Okey. Soalan dia. Soalan dia kata cari persamaan garis lurus BC. Macam tu. Okey. Jadi pertama kita tahu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus formula kita adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey. Sekarang nak cari M. Bila nak cari M kita ada formula. Formula kita kena ada 2 koordinat. Tapi bila kita tengok dekat BC ni ada B je, C tak ada. Nampak? Macam mana nak cari M? Yang ni kita gunakan cerita dia pasal pinjam. Maksudnya, kita tak cari yang ini punya M, kita cari yang ini M. M yang kawan dia. Sebab apa? Yang ini dengan yang ini kecerunannya sama. Jadi saya akan pinjam sekejap, saya akan pakai koordinat tu untuk kira. Koordinat yang kita pakai adalah koordinat A, -1, 3 dan D, 3, 7. Jangan pergi pakai AB pula. AB tak ada kaitan dengan BC. BC sama dengan AD macam tu. Dia mesti depan-depan macam tu. Dia sama.
Okey. Bila dia sama maksudnya kita boleh pinjam untuk kira kejap. Kira kejap. Pinjam ni untuk kira apa? Kecerunan sahaja. Sebab yang sama hanyalah kecerunan. Saya akan kira kat sini kejap. M sama dengan kanan-kanan. Macam tadi formula sama kanan-kanan. 7 tolak 3 per dengan 3 tolak dengan negatif 1. Kita akan dapat kat sini 4 per dengan 4. Dapat jawapan 1. Bila M kat sini sama dengan 1, maka M kat sini pun dapat 1 juga. Sebab apa? Sebab dia selari. Nampak? Bila dah dapat ini, maksud kita boleh ganti dah kat sini. Jadi persamaan kita Y sama dengan 1X tambah C. Jadi bila nak cari C, kita kena tahulah satu koordinat Y dengan X. Koordinat yang kita nak pakai adalah koordinat yang ada kaitan dengan soalan. Bukan dengan yang kita pinjam, jangan salah ambil pula. Kan? Soalan nak BC. Tadi kita dah pinjam sekali dah, pinjam jangan banyak kali. Sekarang bila nak cari C, kita kena pakailah antara B dengan C. Yang kita ada kat sini dia bagi okey, pakai B dia kata. Kita pun pakai B kat sini. B ni kita guna untuk nak cari apa? Nak cari C untuk garisan BC kita. Tadi kita pinjam AD untuk cari kecerunan. Sekarang nak cari C, kena pakai dia punya sendiri. Tak boleh pakai orang. Tak boleh pinjam. C tak boleh pinjam. Okay. M boleh pinjam. Okay. Sekarang masukkan Y kita 1 kat sini sama dengan X kita 5. 1 kali 5 tambah C. Jadi kita akan dapat algebra biasa. 1 sama dengan 1 kali 5. 5 tambah C. Jadi C kita akan dapat 1, 5 pindah sebelah, tolak 5. 1 tolak 5, negatif 4. Dapatlah jawapan kita Y sama dengan 1X tolak 4. Dan kadang-kadang 1 ni tak ditulis pun. Kan? Sebab tu kalau kamu jumpa jawapan, kamu buat macam ni, tengok jawapan belakang, dia bagi Y sama dengan X tolak 4. Sebab 1X adalah X. Boleh Miza? Boleh, insyaAllah. Boleh okey. Pelan-pelan kita tak apa, pelan-pelan relax. Kan sebab kawan-kawannya kalau 5 markah soalan ni kamu kena skor 5-5 lah. Okey. Ini contoh 3. Pasal apa? Pinjam meminjam. Sebab apa? Kecerunan dia sama. Kita boleh pinjam. Okey. Kita pergi contoh seterusnya. Potong kertas ni. Senang ni potong kertas ni. Okey. Sekarang kita masuk bahagian satu lagi, iaitu kita nak dapatkan kecerunan. Okey. Mendapatkan kecerunan dari persamaan pula. Tadi dia suruh cari persamaan, sekarang dia bagi persamaan, dia suruh cari pula. Okey. Tapi senanglah macam ni. Contoh kalau saya bagi nombor 1, Y sama dengan 3X tolak 5. Ini senang sangat. Kalau dia bagi macam ni maksudnya apa? M kita sama dengan, siapa duduk sebelah X? 3. C berapa? Negatif 5. Ini mudah. Nampak kan? Dia susahkan sikit. Dia sikit-sikit je. Kadang-kadang nombor 2. Dia bagi terbalik je. Kadang-kadang boleh silap. Careless, dia laju buat salah nanti. 2 tolak dengan, ini saya bagi 7X. Kadang-kadang ada pelajar cik M laju-laju dia buat, ambil 2 habis salah. M kan? M mesti orang yang duduk sebelah X. Siapakah yang duduk sebelah X? Negatif 7. Okay. C siapa? C orang yang tak ada X kat dia, tak ada Y kat dia. 2. Ini 2 ni adalah asas, mudah nak ambil. Hanya perlu pilih syarat dia mesti Y kat depan. Kalau bukan Y kat depan, hati-hati. Soalan exam dia boleh jadi. Kan? Dia 3. Saja dia buat. Nak bagi kamu silap. Kamu jaga-jaga kan. 2Y sama dengan dia bagi situ 8X tolak 5. Dia bagi. Soalan sama. Cari kecerunan dan pitasan lah. M. Nak cari M. Kamu tengok dulu. Ini bukan Y. Kalau bukan Y tak boleh. Kita tak boleh ada 2 kat sebelah. Apa kita buat? Kita bahagi untuk hilangkan 2. Kalau ini 2, kita per 2.
Bila seorang kita per 2, semua kena per 2. Macam tu. Jadi kita akan dapat jawapan Y sama dengan 4X tolak 5 per 2. Macam tu. Jadi dapatlah kesimpulan kita. M kita sekarang dah jelas 4 dan C kita jelas negatif 5 per 2. Macam tu. Hati-hati Okey. Kadang-kadang dia susun pun tak betul. Suka hati dia bagi. Dia bagi kamu suka hati. Contoh dia bagi kat sini 2X tolak dengan 5Y campur dengan 3 sama dengan 0. Sudah. Kamu tengok benda pula ni. Jangan kita takut. Bila kita nampak benda ni, kita kena ingat. Persamaan garis lurus kita apa? Formula kita adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi fokus kita nak dapat persamaan dia mesti Y. Ini dia bagi apa ni? Cacah marbar. Jadi kita kena susun semula. Kan? Macam mana nak dapatkan Y? Kita tengok Y dulu. Okay? Y kita ni positif ke negatif? Kalau Y kita negatif, dia pindah. Sebab kita tak nak benda negatif. Kalau dia positif, orang lain pindah. Sebab kita nak asingkan dia. Contoh macam ni, Y kita negatif. Jadi saya akan kekalkan 2X tambah 3 sama dengan yang negatif pindah. Sebab kalau negatif dia pindah, dia akan jadi positif. Macam tu. Kalau dia positif, yang 2 orang lagi pindah. Sistem dia macam tu, senang je. Kita nak Y. Y kita nak mesti Y yang elok. Mesti yang positif. Yang negatif tak nak. Okay. Sampai kat sini tengok, ini bukan Y. Ini ada 5 ni. Kita bahagi 5 sorang-sorang. Setiap satu. Jangan bahagi panjang tu. Tak jadi cerita dia nanti. Sekarang jawapan tinggal apa? Y. Sini tinggal Y. Saya tulis Y. Sama dengan dia belah kiri, belah kanan. Sama je cerita dia. Yang ini 2 per 5X. Tambah dengan 3 per 5. Jelas nampak? M sama dengan 2 per 5. C sama dengan 3 per 5. Ini berdasarkan dia bagi persamaan mencari nilai. Boleh? Boleh. Bisa? InsyaAllah. Okey. Nanti ni sebenarnya basic dia ni je. Pusing-pusing basic dia. Kan? Basic dia. Ini pasal kecerunan dan persamaan. Tinggal satu bahagian lagi dalam SPM. Topik ini satu bahagian lagi sebelum kita pergi tengok soalan. Lagi tengok soalan. Bahagian seterusnya pasal bab ni adalah cerita dia pasal pintasan. Tadi saya ada cerita pintasan, tapi saya cerita pintasan pasal nak buat persamaan. Kali ni tak, soalan minta pintasan. Soalan minta. Kalau dia minta pintasan dari gambar rajah, nampak terus senang je. Jadi ada 2. Pintasan ni ada 2 keadaan. Yang pertama pintasan X, satu lagi pintasan Y. Okey, pintasan X berlaku apabila Y sama dengan 0, pintasan Y berlaku apabila X sama dengan 0. Ini formula kita. Gambar rajah tadi saya ada bagi kamu contoh nampak. Ini pintasan X, ini pintasan Y, ini pintasan X. Okey. Jadi kalau keadaan pintasan Y kat sini maksudnya X dia 0, Y dia ada koordinat. Yang pintasan X pula X, Y pula akan jadi 0. Okey, ini formula dia. Sebab dia terbalik pintasan X, Y 0, pintasan Y, X 0. Ini kalau dia bagi macam ni senang kita tengok je. Okey, kalau kena kira kita kena gantikan contoh-contoh. Contoh kadang-kadang saya cerita ni tak nampak dia kena contoh. Saya bagi persamaan dia Y sama dengan 3X tolak 5. Okey. Cari pintasan X. Macam tu. Cari pintasan X. Kalau pintasan Y senang, pintasan Y C. Pintasan X dia nak. Apa pintasan X? Pintasan X berlaku bila? Berlaku apabila Y sama dengan 0. Dan bila kita buat Y sama 0, akhirnya yang tinggal kat kita adalah X saja. Itu jawapan kita. Ini idea dia. Jadi, apa saya buat? Saya kena gantikan Y ni dengan 0. Nampak? Bila kita tinggal macam ni, sekarang kita tengok dekat X kita. Okay? X kita ni positif ke negatif?
Kalau dia positif, orang lain pindah. Contoh macam ni, okey ni positif. Jadi saya akan kekalkan dia duduk sini, yang negatif 5 pindah. Okey. Kemudian 3 pula pindah. 3 pindah macam mana? Bahagi 3 tadi. Bahagi 3 habis. Jadi jawapan kita kat sini X sama dengan 5/3. Ini kita panggil dia pintasan X. Ini kaedah dia. Okey. Soalan dalam SPM kamu dia akan pusing-pusing benda ni lah. Cuma soalan dia tak bagilah dalam bentuk terlalu mudah, terlalu ringkas, tak ada kan. Dia tengah tengok kat cerita dia macam mana. Okey. Jom kita tengok soalan. Soalan pertama hari ni. Share tengok. Uish, semua dapat. Sini. Okey. Boleh boleh nampak. Nampak tak Meta? Okey. Nampak. Nampak Okey, kita tengok. Rajah 1. Saya ada gambar dulu kan. Soalan contoh soalan Soalan 1 kat sini. Kita tengok rajah 1 menunjukkan dia ada gambar. Tarik, dia ada 2 garisan. 1 garisan kat sini, 1 garisan kat bawah ni. Okey. Yang ini dia bagi P, Q, R, S. Persamaan dia bagi dekat PQ 2Y sama dengan X tambah 4. Okey, koordinat dia bagi dekat S sahaja. 5, 2. Okay, apa soalan dia? Dia simple dia bila kamu tengok ni. Ni. Kena tengok gambar rajah satu lagi maklumat yang dia bagi tu kita kena update gambar kita. Update pula perkataan dia pakai. Okey. Rajah menunjukkan 2 garis lurus PQ dan RS dilukis pada satu satah Cartesian. Diberi P dan R terletak pada paksi Y dan PQ adalah selari dengan RS. Selari. Bila selari buat anak panah, lepas tu kena pastikan tulis apa? M dia dengan M ni sama. Nampak? Okey. Jadi bila sama, sebelum kita baca soalan, kita pergi dapatkan dulu M ni. Jadi kita tengok, oh M boleh dapat sini? Boleh. Dia bagi apa? 2Y sama dengan X tambah 4. Kan? Boleh tak kira M? Belum. Sebab apa? Ini kita nak Y, dia ada 2. Tak boleh. Macam tadi. Jadi kena buat apa? Potong 2 ni dengan cara kita bahagi dengan 2, bahagi dengan 2, setiap seorang bahagi 2. Jadi kita akan dapat kat sini mati yang tinggal Y sama dengan, okey macam ni Macam mana nak tulis X per 2? Kita tulis 1/2X. Itu cara dia. Campur dengan 4 bahagi 2, 2. Okey. Soalan belum siap lagi. Sebab tu soalan minta apa? Koordinat bagi P. Okey, koordinat bagi P. Apa koordinat bagi P? P ni adalah kita panggil dia pintasan Y bagi garis ni. Mana pintasan Y? Okey, yang ini daripada persamaan ni kita dah dapat ini namanya M. Ini namanya C. C juga ni dikenali sebagai pintasan Y. Nampak? Jadi sini dekat P ni dia adalah tempat 2 duduk. Kecurunan dia pula adalah 1/2. Yang ini pun 1/2. Sebab apa? Bila selari, kita dah boleh pinjam. Sama. Banyak maklumat kita dapat kat sini. Okay? Jadi kita dah boleh isi jawapan untuk A tu. Apa jawapan untuk A? Dia minta apa? Koordinat P. Jadi koordinat P kena tulis dalam bentuk macam ni. P buat kurungan. Siapa koordinat kita? 2. 2 ni siapa? Y. Kita kena tulis koordinat X dulu. X apa? X dia 0, 2. Sebab tu saya kata tadi, kalau kamu ingat saya beritahu, pintasan Y, X 0. Ini jawapan untuk koordinat P. Pak? Okey. B pula, dia minta kat situ adalah persamaan garis lurus RS. Okey, bila dia minta persamaan, tulis formula dulu.
X tambah C. Okay, kalau dia minta persamaan, tulis formula dulu. Lepas tu kalau kita ingat macam mana nak buat ke tak ingat tak apa. Kita dah tulis formula. Lepas tulis formula, kita kena ingat. Kena cari apa? M dulu. Ada tak M? Nampak. Kita dah label jelas kat gambar. M kita selari iaitu 1/2. Jadi Y sama dengan 1/2X tambah C. Okay, sekarang nak cari C. Nak cari C kena tengok ada tak koordinat yang berkenaan. Seorang ni je. Tak ada orang lain dah. Jadi kita ada koordinat kita adalah 52. 52 maksudnya Mamat ni X, Mamat ni Y. Masukkan. Saya masukkan Y gantikan dengan 2. X gantikan dengan 5. Yang tinggal C. Kita darab dulu ni. Kita akan dapat 2 sama dengan 5/2. Jadi kita akan dapat C sama dengan 2 tolak 5/2. Okey, boleh tekan kalkulator. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat C sama dengan -1/2. Okey, jangan tinggal macam ni je sebab soalan bukan minta pintasan. Soalan minta apa? Persamaan. Di jawapan kena tulis. Oleh sebab itu jawapan kita adalah Y sama dengan 1/2X tolak 1/2. Okey, itu lebih kurang cerita dia untuk B kan. Biasanya persamaan je lah yang leceh sikit . Tengok soalan C, dia dah mudah dah. Soalan C dia minta apa? Pintasan X. Bila dia minta pintasan X, kita kena ada persamaan dulu. Ada tak persamaan? Ada? Salin dulu persamaan ni ke C. Y sama dengan 1/2X tolak 1/2. Sekarang dia minta apa? Pintasan X. Apa pintasan X? Pintasan X maksudnya X kosong. Maksudnya Y dia kosong. Y dia kosong. Jadi gantikan Y ni dengan kosong. 1/2 X tolak 1/2. Okey. 1/2 X ni kita nak cari ni negatif pindah sebelah akan jadi positif. Kalau kamu algebra kamu tak berapa cekap, bagi tahu nanti kita buat kelas khas algebra. Senang Okey. 1/2 2 ni pergi ke atas. Ni pergi ke atas, potong dia akan jadi darab 2. Mati yang tinggal adalah X sama dengan 1. Ini adalah dia punya pintasan X. Untuk soalan 1 ni kan, markah dia biasanya 5 markah dia bagi. Boleh? Boleh. Okey. Itu soalan nombor 1. Jom kita tengok contoh seterusnya. Kita banyak contoh sikit kita buat sebab apa kita tak tahu, saya pun tak tahu nak teka soalan kamu macam mana. Exam kamu nanti kan. Jadi kita try lah mana-mana contoh soalan. Okey, kita tengok contoh soalan nombor 2 pula Nombor 2 sama, ada gambar kat situ. Tarik, ada gambar dekat P tu dia data je. Kemudian dia corner. Ni lain sikit, lain macam sikit ni. Kan? Jadi Q kat sini ada negatif 6. 5. Okey. R. Sini O. Sini P. Ni soalan ni kena fikir sikit Okey. Dalam rajah PQ adalah selari dengan paksi X. Nampak? Bila dia kata selari dengan paksi X macam tu. Bila selari dengan paksi X maksudnya mendata. Benda yang mendata dia tidak ada kecerunan. Sebab kecerunan ceritanya adalah pasal kecondongan. Contoh, kalau garisan kita condong macam tu. Atau condong macam ni. Benda ni maksudnya ada kecerunan. Jadi persamaan kita akan jadi Y sama dengan MX tambah C yang kita belajar tadi. Okey? Tapi kalau garisan kita mendata je. Maksudnya dia tak ada kecerunan. Bila tak ada kecerunan maksudnya dia kosong. M kita kosong. M kosong maksudnya tak adalah M kat sini. Jadi jawapan kita kat sini adalah Y sama dengan C saja. Dia tak ada. Satu lagi lawan Mamat ni tegak. Kalau tegak maksudnya dia
kecurunan dia tegak. Dia tak ada condong, dia tak condong tapi dia tegak. Bila dia tegak maksudnya yang ada hanyalah X sahaja. Apapun nombor lah. Ini 3 keadaan. Okay? Jadi kalau macam ni, dia merata je. Maksudnya kat sini hanyalah yang ada hanyalah Y sahaja. Y sama dengan. Okay? Y sama dengan berapa? Dia bagi koordinat. Tengoklah Y dia. Siapa Y dia? 5. Jadi jawapan kat sini adalah Y sama dengan 5. Kalau dia minta lah. Saya tak tengok soalan lagi. Okay? Tengok dulu. Okay? Jadi kalau sini 5, Y sama dengan 5, sepanjang-panjang ni semua 5. Termasuk P ni pun akan jadi 5. Jadi kalau P5, apa koordinat dia? 0, 5. Cerita dia lah. Tentang maklumat daripada gambar je. Okay? Kemudian dia kata kat situ, diberi pula. Soalan tak sampai lagi ni baca. Tulis dekat tu kat gambar tu kamu dah tulis maklumat-maklumat tambahan. Kan? Okay? Dia bagi PQ sama dengan 2OR. Ini maksudnya PQ dengan 2OR ni panjang. Panjang apa? Dari P pergi ke Q. Berapa panjang? Kalau dia berdata macam ni, kita tengoklah dia mula kat mana? Dia mula dekat 0. Dia pergi sampai ke 6. Kenapa saya ambil 6 ni? Sebab dia melibatkan paksi X. Jadi 0, 6. Kenapa negatif? Sebab belah kiri. Kalau belah kiri negatif, kalau belah kanan positif. Dia seolah-olah daripada 0, dia pergi sampai 6. Jadi maksudnya panjang PQ ni adalah 6 unit. Jangan letak negatif lah. Negatif ni hanya menunjukkan koordinat sebelah kiri. Okay? Sama juga macam ni. Contoh kalau dia bagi garis lurus macam tu. Kemudian dia bagi koordinat A, B. Koordinat A dia bagi 2, 3. Koordinat B dia bagi 2, 8. Jadi kita nak kira macam mana? 2, 8 pula, sorry. 8, 3. Silap. 8, 3. Maksudnya Y dia kekal lah. Jadi maksudnya kat sini X dia 2. Dekat ujung ni X dia 8. Jadi berapa panjang dia? 8 tolak 2, 6 unit. Macam tu. Itu cara kita kira jarak yang mudah. Kalau tegak. Tegak pun sama juga. Kalau tegak maksudnya X dia tak berubah. Yang berubah Y. Y berubah. Jadi kita akan kira Y. Okay. Tapi kat sini dia bagi PQ sama dengan 2OR. OR tak ada apa. Jadi kita boleh kira OR. Kenapa? Kita dah ada PQ. Berapa PQ? 6 unit. Kita ganti dekat PQ ni 6 unit. 2OR. Jadi automatik 2 ni boleh potong turun bawah. Jadi kita akan dapat kat situ OR sama dengan 3. Jadi OR sama dengan 3. Sini 0, sini 3. Macam tu. Okey. Ini cerita pasal apa? Pasal nak tengok gambar je. Sebab tu kadang-kadang soalan kadang pening. Tapi kita tengok soalan dia. Soalan dia mudah. Cuma kalau tak tahu memang sangkut lah. Contoh soalan A dia minta apa? Pintasan Y bagi PQ. Pintasan Y bagi PQ. Siapa? 5. Kamu tulis 5 je betul lah. Okey. B. Dia minta kecurunan garis lurus RQ. RQ nak kena dapat kecurunan. Kalau nak cari kecurunan, kena ada 2 koordinat. Ada tak 2 koordinat? Ada. Iaitu kita ada koordinat Q, negatif 6, 5. Dan koordinat R kita ada. Dapat 3 saja apa ni? X3 maksudnya 3, 0. Jadi dah boleh kira lah kecurunan kita. M sama dengan 5 tolak 0 per... tolak 0 saya tulis 1 pula. Bahagi dengan negatif 6 tolak 3. Dapatlah jawapan kita 5 per dengan negatif 9. Boleh bahagi ke? Tak boleh. Kalau tak boleh tinggal macam ni. Jangan usik dia. Okay? Soalan ni dia tak minta persamaan pun. Tapi dia nak tengok kamu faham tak pasal apa? Pintasan dan juga maklumat tersirat yang diberikan. Boleh faham? Apa Azhad? Boleh sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Boleh Okey. Sikit lah tak apa. Nanti boleh try buat soalan. Kita pergi nombor 3 betul kan? 3. Tengok. Dia dah start dah. Bila dia ulang semula soalan tapi bentuknya berbeza, baru kamu boleh nampak
apa dia punya, orang kata apa, benda tu faham atau tak faham kat sini. Nombor 3 dia mula. Bila dia tengok nombor 3, apa yang beza nombor 3 dengan tadi adalah gambar rajah je. Maklumat dia bagi sama ni. Tarik. Maksudnya ni cerita pasal apa? Alamak, lari pula saya tarik. Anggapkan sama je. Ini garis selari. Okey, cuma dia bagi kat sini 3Y campur dengan 2X sama dengan 24. Macam tu. Okey, baca soalan tu kejap. Rajah menunjukkan 2 garis lurus KL, tak tulis. KL dan PQ, okey, pada satu satah kata. Dalam exam kamu jangan lukis mula macam saya buat. Saya sebagai gambar ni saya nak ajar kamu. Dalam exam kamu conteng je dekat soalan tu. Okey, pakai pensel boleh, pakai pen boleh. Lagi baik pakai pen, ball pen masa kita jawab soalan. Conteng-conteng pun conteng dengan cantik. Semua conteng-conteng, letak-letak benda semua dikira sebagai jalan kerja. Kalau salah, potong saja, ambil pen yang berlainan warna. Lepas tu dalam exam elok kau bawa 3 warna. Ada merah, ada biru, ada hitam. Okey. Diberi KL adalah selari, cantik. Kalau selari apa? M dia sama. Selari. Tapi selari kita M, tahulah M. Tapi macam mana cari M? Kita keluarkan benda ni, tengok. 3Y dia bagi. Campur 2X sama dengan 24. Formula kita bukan macam ni. Formula kita apa? Y sama dengan MX tambah C. Y saja. Ni kenapa 3Y? Ada 2X lagi. Kita tak nak. Kita nak apa? Kita nak Y je. Jadi kita kena buang semua orang. Siapa yang kena buang dulu? Okey. 3Y yang kita nak. Positif, negatif? Positif. Kalau positif maksudnya kita nak dia, jangan usik dia, biar kat situ saja. 2X kena pindah. Sebab dia kita tak nak. Bila kita pindah 2X tambah pindah ke sebelah menjadi tolak. Jadi sama dengan negatif 2X campur 24. Yang pertama kan. Kemudian kita nak Y saja. Ini ada 3, tak nak. 3 pun tak nak. Bahagilah semua dengan 3 ni, bahagi 3. Mamat ni bahagi 3. Mamat ni bahagi 3. Yang tinggal apa? Y sama dengan negatif 2/3 X campur 24 bahagi 3, 8. Sekarang kita dah boleh isi dah apa? Kecurunan dia negatif 2/3. Pintasan Y dia 8. Dua benda dah isi kat situ. Daripada kita betulkan persamaan je. Okey? Ini tadi kita berbincang macam tadi, lebih kurang je. Yang penting kamu ingat, dia macam mana pun dia bagi, kita kena tukar jadi Y. Kan? Kalau dia dah bagi Y siap-siap, terima kasih. Kalau kamu jumpa soalan dia bagi Y siap, kamu cakap terima kasih. Sebab apa? Dah tolong banyak. Okey? Diberi pula. Cari pintasan Y. Dah ada. Soalan SPM ni kalau kamu tengok, dia bukan nak bagi pelajar fail. Dia nak bagi pelajar boleh jawab. Tapi tak bolehlah jawab semua senang-senang. Ni semua orang dapat A macam mana? Kan? Jadi dia bagi, contoh kamu tengok soalan A. Dia memang bagi bonus ni. Dah buat. Pelajar cikgu, pintasan Y. Macam mana? Dia dah tulis 8. Kan? Cuba tulis kat sini. Tulis pintasan Y sama dengan 8. Ini jawapan penuh. Tulis 8 saja pun dapat. Nampak? Kadang-kadang kamu dah tulis 8 kat gambar rajah. Kamu lupa tulis dekat A. Pemeriksa tengok, Allah budak ni. Penat dia buat ni. Kenapa tak tulis? Right lah. Nak tolong juga. Kami ni bila periksa jawapan pelajar ni, kalau kita jumpa, kita tengok pun tahu. Kita tengok soalan ni, pelajar ni memang jarang dia jawab soalan ni. Tapi kan, bila dalam exam dia cuba jawab. Dia cuba jawab. Yang ini kita nak pelajar macam ni kan, yang pemeriksa kadang-kadang tengok terharu, kita orang tolong. Kan? Bayangkan saya selak contoh, saya pernah cek paper tolak daripada awal. Soalan pertama salah, soalan kedua salah, soalan ketiga tengok dia jawab. Dia bukan tak jawab tau, dia jawab tapi salah.
Kan? Cari juga nak bagi markah. Nak cari juga. Sebab tu saya bagi tahu dalam exam, jangan takut salah. Jawab dulu. Sebab yang nak bagi markah, yang nak cek betul salah pemeriksa, biar dia penat. Biar dia penat. Tu jangan fikir. Jangan fikir. Nampak? Kalau kita duduk dalam dunia ni, kita asyik fikir apa? Tentang apa kita panggil ni? Lupa pula cerita. Kita asyik fikir pasal dosa pahala, syurga neraka, payah juga. Nampak? Kena fikir, bukan tak boleh fikir. Tapi yang kena fikir, nombor satu apa? Kita mesti sujud ke Allah. Kita kena ingat tu. Kan? Katakan satu hari tiba-tiba Allah bagi tahu kita kat satu dunia ni, tiba dengar suara cakap, syurga dah tak ada. Contoh kan? Kamu akan buat apa? Tak nak sujud lah. Syurga tak ada. Tak boleh. Apa cerita pusing-pusing ni kan? Tak apa. Nanti kamu pening. Kan? Maksudnya fokus kita kat situ. Jawab je kan? Jadi kat sini pintasan Y8. Tulis 8 saja boleh. Kan? Penuh pun boleh. Dia bagi markah. Okey, B pula Soalan B kat sini. Persamaan bagi garis lurus PQ. Nampak aja perkataan persamaan kat situ. Tulis ni dulu. Ini formula dia. Tulis. Kan? Katakanlah tiba-tiba lepas kamu tulis ni kamu blank. Alamak, nak buat apa? Kau pergi buat soalan seterusnya. Kan? Sebab biasanya pengalaman sebagai bila cek student punya, saya nampak macam ni, anggapan saya kena anggap pelajar tu bukan dia tak tahu. Saya tak boleh anggap pelajar tu tak tahu, saya tak boleh anggap tu pelajar tu lupa. Saya boleh anggap pelajar tu apa? Tak sempat siap. Itu keanggapan. Bila kita anggap pelajar tu tak sempat siap, maksudnya markah harus diberikan. Betul. Bukan kita, ni tak tahu ni, sudah dia tahu dekat ni ya. Itu bukan. Macam tu. Anggap memang pemeriksa macam tu. Kami memang diajar untuk buat macam tu. Okey. Bila sampai macam ni, seterusnya kita tengok apa yang kita ada. Kita ada M sama sebab selari. M sama dengan negatif 2/3. Masuk kat sini. Y sama dengan ni adalah M sama dengan negatif 2/3 X tambah C. Okey. Ini saya tertinggal tadi ada gambar sini 8 koordinat dia. Okey, kemudian nak cari C kena ada satu koordinat pada garis yang berkenaan. Contoh koordinat kita ada kat sini je. Siapakah dia? Keduakan koordinat dia sebenarnya kat sini adalah 80. Jadi kita masukkan, bila kita masukkan Y kita 0, negatif 2/3 kali dengan 8 tambah C. Jangan usik C. Ni akan jadi negatif 16/3. Pindah sebelah akan jadi positif 16/3. Dia nak apa? Persamaan. Tulis jawapan kita. Y sama dengan negatif 2/3 X. Okay, tambah 16/3. Biar macam ni je. Sudah cukup. Okay. Biasanya kalau soalan pendek macam ni, kamu tengok soalan simple je sebenarnya. Kan? Dia macam mana pun garis lurus ni, soalan dia walaupun macam ni, dia boleh markah dia biasanya adalah 4 atau 5. Kan? Dan kamu punya format yang baru ni lagi best. Markah dia boleh pergi lagi tinggi. Lagi tinggi. Maksudnya dia akan tambah-tambah lah. Contoh dia akan minta pintasan apa. Dia akan minta persamaan apa. Dia akan minta kecurunan apa. Satu-satu dia minta. Sebab dia nak tambah. Sebab format kamu markah dia tinggi. Format baru. Okey, ini contoh soalan nombor 3. Nampak? Benda dia dah nampak berulang. Dalam SPM, dalam exam, benda penting bagi kita. Kenapa kita buat latihan? Supaya bila kita jumpa soalan, kita rasa macam soalan tu pernah buat. Yang itu yang penting. Kalau kita rasa macam, dah pernah buat lah. Itu dah separuh jalan, dah betul lah. Okey. Saya teruskan. Tengok nombor 4. Tadi soalan garis lurus semua ada gambar. Tiba-tiba nombor 4 gambar pun tak ada bagi. Dia tak ada bagi gambar. Kamu kena faham sendiri. Kena tengok. Cari titik persilangan antara garis lurus Y. Nampak? Ni lain ni. Ini dia kebat sikit. Dia di luar kotak. Dia minta apa? Titik persilangan.
Titik persilangan antara apa? Y sama dengan 2x tambah 5 dan x tambah y sama dengan 20. Okey. Seterusnya, cari persamaan garis lurus yang melalui titik persilangan itu dan selari dengan garis lurus y. Nampak? Ini kau-kau dia bagi. Kan? Sebelum kita buat sampai ke bahagian kedua iaitu seterusnya tu, kita fikir atas dulu. Apa yang dimaksudkan titik persilangan? Okey. Titik persilangan maksudnya garisan ni, contoh garisan ni, katakan garisan ni dia macam ni. Seorang macam ni. Seorang lagi macam ni. Ini kita panggil dia titik persilangan, iaitu titik pertemuan. Macam mana nak buat? Nak buat titik persilangan atau titik pertemuan, satu cara kita kena gunakan benda dia, nama dia persamaan serentak. Okey, kelebihan kamu, persamaan serentak kamu dah boleh menggunakan kalkulator. Okey, kat mana nak guna? Kamu kena pergi dekat mod. Kamu pakai jenis apa? Kalkulator Azad? Jenis ni. Sekejap. Sekejap saya tengok gambar kamu sekejap. Mana? 570, apa tu? MS saya tak nampak. Cuba baca dia punya jenis. Baca dia punya jenis. 570 FX 570 MS. MS, okey cantik. Okey, tak apa. Saya dah tak tahu. Kita tengok balik soalan. Okey, kalau kamu pakai kalkulator jenis 570 MS Casio, okey, macam mana nak buat persamaan serentak? Langkah pertama, kamu kena tekan mod sampai dia jumpa EQN. Okey. Kemudian kamu akan jumpa dia tulis kat situ unknown. Unknown kamu pilih nombor 2. Pilih nombor 2 sampai dia keluar A1. Macam tu. Dan dia keluar A1, okeylah. Okey. Itu cara kita guna kalkulator untuk kalkulator 570 MS. Okey. Apa yang kita nak masukkan kat nombor ni? Kita kena tengok ni dulu, kena susun. Benda ni macam mana nak susun? Kamu kena susun X dengan Y belah kiri. X dengan Y belah kiri. Contoh kat sini Y belah kiri. Kita kena bawa X sekali belah kiri. Jadi dia akan jadi 2X ni pindah sebelah sini akan jadi negatif 2X campur Y sama dengan 5. Yang ini pula tak ada masalah. Dia dah susun cantik dah. Jangan usik dia. Macam tu. Okey. Yang ini nombor depan ni, depan X kita panggil dia A1, nombor depan ni B1, yang ini C1. Yang ini A2, B2, C2. Untuk soalan ni A1 kita adalah negatif 2. Lepas kamu masukkan A1, kamu type negatif 2, kamu tekan sama dengan. Nanti dia akan tanya B1 pula. B1 tak ada nombor. Tak ada nombor maksudnya 1. Okey. C1 jelas 5. Kan? Kamu tekan sama dengan. Setiap kali kamu masuk nombor tekan sama, dia akan pergi seterusnya. Dia akan minta A2 pula. A2 kita 1. B2 kita 1. C2 kita 20. Kamu tekan kalkulator, last ke jawapan dia akan bagi X sama dengan, tekan sama dengan, Y sama dengan. Cuba tekan bagi jawapan kat saya. Tekan mod ni sampai jumpa EQN. Saya rasa 3 kali kot. Mod. Lepas 5 tekan apa you? Sama dengan. Sama dengan lagi. Dia keluar A2 betul? Okey, masukkan. Itu Tekan sama dengan. jawapan dia X5. X5. Okey, tekan sama dengan lagi. Dia keluar Y pula. Y15. 15. Okey, yang ini kita panggil dia titik persilangan 5-15. Yang kena ingat ni. Nanti training lah. Benda ni banyak pakai. Persamaan serentak. Dalam matrik nanti kita akan pakai. Nak buat benda persamaan serentak ni. Dalam soalan persamaan serentak pun kita akan pakai. Okey. Yang ini dia jumpa. Yang ini soalan seperti soalan di kebat. Dalam topik garis lurus ada persamaan serentak.
Tapi mudah sebab apa? Kamu dah dibenarkan menggunakan kalkulator. Okay? Tapi kerja kamu dalam exam, janganlah pergi tunjuk A1, B1. Kamu tunjuk ni je lah atas ni. Yang ini, kan? Tiba-tiba jawapan, dia faham. Dia faham kamu guna kalkulator. Kan? Cari titik persilangan. Sebab tu dia tak bagi terus, kamu kena pindah-pindah sikit. Ada kerja. Pemarkah dia satu je. Cari titik persilangan, dah dapat titik persilangan, dia kata apa? Seterusnya. Ni habis cerita titik persilangan ni. Seterusnya, cari persamaan. Okey, cari persamaan, tulis dulu. Cari persamaan, bagi garis lurus yang melalui titik persilangan. Maksudnya dia melalui koordinat ni. Dia melalui koordinat ni. Dan selari dengan garis lurus. Selari pula dia kata. Selari. Selari dengan Y campur 3X sama dengan 12. Okey. Bila perkataan selari, kita faham. Selari maksudnya apa? Kecerunan dia sama. Okey. Bila kecerunan dia sama, kita kena dapatkan kecerunan dia. Kamu tengok dia susun, tak betul. Kita betulkan. Kena sembang dengan soalan. Salah ni. Tiba-tiba soalan tulis macam ni. Soalan tulis. Dia tak suruh betul-betul. Kamu kena fikir, salah ni, betul kan? Y sama dengan 3 pergi sebelah. Negatif 3X tambah 12. Jadi M sama dengan negatif 3. Macam tu. Dah dapat M negatif 3, masukkan kat sini. Dapatlah jawapan kita Y sama dengan negatif 3X tambah C. Okey? Kena cari C pula. C nak pakai apa? Koordinat. Nampak? Semua benda kita dah letak. Bila kita dah letak semua benda, kita tunggu nak masukkan saja. Jadi Y kita 15. Negatif 3. X kita 5. Tambah C. Yang ini kalau kamu kira akan dapat negatif 15. Negatif 15 bila pindah ke sebelah dia akan jadi tambah 15. Dapatlah C kita. Boleh congak je ni 30. Okey? Jangan tinggal sini. Hati-hati. Ada pelajar sampai je seronok dah. Lala jawapan tak tulis. Soalan nak apa? Persamaan. Dia nak persamaan. Tulis bagi jelas. Y sama dengan negatif 3X tambah 30. Kamu jangan pergi tulis pakai pen merah pula. Kacau. Jangan tulis jawapan pakai pen merah. Pernah berlaku. Pernah berlaku. Kan? Pergi tulis jawapan pakai pen merah. Kamu tahu tak? Masa kita orang memeriksa kertas, kadang-kadang kan, jawapan sebenar, kamu tulis salah. Jawapan sebenar, kami tulis pakai pen merah. Jadi bila kita semak balik, kita tengok, kita tak perasan pula tu. Itu jawapan dia. Kita ingat kita yang tulis. Tak bagi markah. Allah, kesian. Kan? Tapi soalan SPM, kalau kamu dapat result tidak memuaskan hati, kan, kamu boleh komplain, boleh semak semula. Contoh kamu target, rasa-rasa kemampuan kamu lah, kamu rasa boleh kot dapat C. Kan? Kedua keluar result, dapat D. Tak puas hati lah, komplain, bayar. Semak semula. Dia kena semak semula. Semua jawapan, kertas jawapan kamu ada disimpan tau. Sekarang ni dia scan. Dia akan semak semula. Dan orang yang semak semula tu orang lain pula. Bukan bukan sama. Orang lain pula semak. Dia mungkin ada kesilapan, ada khilaf, ada mungkin tak tersalah tengok. Dia betulkan. Kan? Jangan risau. Contoh kamu target tinggi sikit lah. Kita belajar banyak, sempat belajar. Kamu target boleh dapat B kot. Dapat C. Pun tak puas hati, komplain. Kan? Jangan risau. Katakanlah semak semula tu, kamu rasa dapat C tu memang tak puas hati, patutnya dapat B. Tiba-tiba dia cek-cek D. Kan? Jangan risau. Markah tak boleh turun, hanya boleh naik saja. Nampak? Dia tak boleh turun. Dia semak semula, alamak, salah bagi markah sebelum ni. Patutnya budak ni dapat D je ni, bukan C. Dia tak boleh. Dia dah, kalau result dah keluar tu, result yang terbaik hanya akan diambil. Contoh, keluar result SPM kamu dapat, contoh dapat B. Kamu semak semula. Semak semula tak puas hati nak A kan. Semak semula, tiba-tiba cek dapat C. Dia tetap dikira sebagai B. Tidak berlaku perubahan.
Sebab dia tak boleh turun. Sebab apa? Dia menganggap bahawa kesilapan cikgu tu check. Dia bagi markah lebih. Markah lebih pun kesilapan tau. Tapi tak boleh. Tak boleh buat apa. Kan? Kalau kat sekolah lain, komplain. Kawan dapat markah. Kan? Saya jawab sama dengan dia macam ni juga. Dia dapat markah, saya tak dapat. Kena potong. Kesian kawan. Kan? Tapi tak apa. Benda tu dalam pelajaran tak apa. SPM tak boleh. Kan? SPM. Sebab tu dalam SPM biasanya tak ramai yang komplain. Kecuali pelajar tu dia target dia lulus, dia gagal, dia komplain. Ataupun dia target dia kredit, dia dapat lulus saja, dia komplain. Ataupun dia target dia memang A, tiba dapat B, dia komplain. Bayaran dia tak mahal kot. Kalau dulu RM50 satu paper, sekarang saya tak tahulah, mungkin dah naik kot. Dia naik pun tak mahal mana lah. Kan? Kalau tak puas hati baru komplain. Ini kamu jangan komplain semua. Pak Rizal, habis semua dia komplain. Saya ada duit, saya nak komplain cikgu. Kan? Okey. Tengok soalan satu lagi sempat. Okey, ni ni soalan ni kamu tengok. Panjang sikit ni, lain pada yang lain. Maksudnya dia duduk bahagian lain. Okey, dia mungkin soalan ni dia boleh keluar dalam bahagian B. Dia mungkin keluar dalam bahagian A. Kalau dia keluar dalam bahagian B, kan panjang sikitlah soalan dia, kan? Okey. Tapi macam panjang je nombor 5 ni. Tapi maklumat benda dia tanya benda yang sama juga. Tengok gambar dia. Tarik. Okey. Dia turun macam ni. Kemudian dia naik macam ni. Turun lagi begini. Relax je. Tengok. Bila kamu dah faham apa yang kita cerita tadi, dia bagi apa pun kita tak heran. Sebab kita dah tahu dah soalan tanya apa. Soalan tanya mesti dia pusing-pusing. Persamaan, kecerunan, pintasan. Tadi aja sikit je persoalan serentak. Sikit je. Selalunya dia tanya benda yang sama je. Okey. P N Q T R S. Okey, kita label dulu Dalam raja PQ dan RS ialah dua garis lurus pada satu satah kartesan. Okay, diberi persamaan PQ. Bila dia bagi persamaan, dia kata dia bagi persamaan, kamu kena komplain. Apa persamaan macam ni? Salah ni. Sembang sikit. Tambah X tolak 4 sama dengan kosong. Persamaan Y saja. Ni kenapa orang ramai duduk belah sini? 2Y tunggu. X pindah. Negatif. 4 pindah. Positif. Sembang sambil buat tu kita sembang. Tapi janganlah sampai orang sebelah dengar. Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Yang tinggal apa? Y. Ini ingat tadi. Macam mana kalau per 2? Kita tulis negatif 1/2X tambah dengan 2. Dapat dah. Jadi bila yang ini kita dapat, kesimpulan kita apa? M dia adalah negatif 1/2. M dia. Okey. NTS adalah 3 titik pada paksi X dengan keadaan pula dia bagi OS sama dengan 4ON. OS mana OS? OS sama dengan 4 kali ON. Okey. Kemudian dia kata ON sama dengan NT. ON ni sama dengan NT. Okey. Sekarang ni dia punya kunci dia ada dekat siapa? Kunci dia ada dekat N. Sini ada N, sini ada N. Kalau kita tahu N ni siapa, kita boleh jawab dua-dua ekor ni. Kan? Dan mengikut apa yang kita dah belajar tadi, bincang tadi, N ni namanya adalah apa? Pintasan X. N ni namanya pintasan X. Bila berlaku pintasan X, koordinat dia adalah X kosong, iaitu Y kosong. Pergi tengok dekat. Kalau dia bagi macam ni, nak cari N, kita pakai yang asal dulu. 2Y tambah X tolak 4 sama dengan kosong. Kenapa pakai yang asal? Sebab nak cari pintasan senang pakai yang asal. Ini kita panggil persamaan am. Yang ini nak cari apa? Kecerunan. Okey. Jadi Y kita kosong. Terus kamu 2 kali kosong tambah X tolak 4 sama dengan kosong. Ini habis. Yang tinggal X sama dengan 4. Dapatlah N kita ni 4. Kunci dah dapat. Bila kunci dah dapat, dia kata apa? ON sama dengan NT. Sama. Sini 4, sini pun 4. Jadi dekat T ni siapa? 8.
sebab dia sama. Nampak? Kemudian dia kata OS adalah 4 kali ON. OS adalah 4 kali ON. Berapa ON kita? 4. 4 kali 4, 16 ni. Nampak? Satu-satu benda akan terurai. Okey? Kemudian dia kata RS pula selari dengan PQ. Kita dah ada M. Letak M kita. Maklumat dah banyak, soalan. Baru jumpa soalan. Apa soalan tanya? A. Soalan tanya A, koordinat N. Dah buat? Jangan tinggal macam ni. Koordinat kena tulis N. Dia minta koordinat, kena buat koordinat lah bentuk macam ni. Iaitu 40. Ini namanya koordinat. Jangan buat 4 saja. X 4 salah. Ini pintasan boleh macam ni. Kalau dia tanya cari pintasan X, boleh tinggal macam ni. Kan? Kalau dia minta koordinat, kena macam ni. Okey? Persamaan RS. Cantik. Persamaan RS apa? Y sama dengan MX tambah C. Dah ada M belum? Dah. Sama kan selari? Jadi kita ambil ni. Jadi Y sama dengan negatif 1/2X tambah C. Macam mana nak cari C? Ada tak koordinat yang terlibat dengan RS? Ada seorang dekat S. Apa koordinat dia? 16,0. Ni koordinat ni. Masukkan kat sini 16,0 ni maksudnya saya akan masukkan 16,0, Y kita 0, X 16 tambah C. Kita kira dulu. 1/2 darab dengan 16, negatif 8. Negatif pindah sebelah, 8. C kita 8. Dah siap belum? Belum. Dia nak persamaan. Tulis. Y sama dengan negatif 1/2X tambah 8. Okey? Dah siap dah. B. C pula. Lepas tu markah. Ni soalan jenis format baru kau macam ni lebih kurang. Markah dia boleh pergi sampai 7 markah. Nisbah NT kepada TS. NT kepada TS. Jadi kita tengok. Ada tak NT? NT kita berapa? 8 tolak 4. 4. Okey. TS berapa? 16 tolak 8. 8. Nisbah mesti dikecilkan. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan je 4 bahagi 8 ataupun 8 bahagi 4. Siapa-siapa tak kisahlah. Kalau 4 bahagi 8, dia bagi 1/2. Maksudnya ini 1, ini 2. Nisbah mesti dalam bentuk nilai yang termudah. Setelah kita bahagi selagi boleh. Okay? Ini contoh yang saya target soalan exam kamu tahu ni macam ni lah bentuk dia lebih kurang. Panjang ni macam ni lah cerita dia. Kan? Dan markah dia boleh pergi sampai berapa? 7 markah. Okey? Boleh tak? Boleh. Okey. Macam itulah. Jadi ada 2-3 soalan lagi kamu boleh cubalah tengok. Cuba try je, tak apa. Kan? Kalau ragu-ragu WhatsApp saya. Cikgu ni saya dah cuba soalan ni. Kan? Tak dapat. Tak apa. Jangan takut. Try je. Kalau kamu cuba, dapat. Cuba. Okey? Cuba mana-mana lah. Tapi yang saya sarankan kalau boleh cuba yang cuba soalan yang lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Tengok mana rasa boleh buat lebih kurang sama. Macam ni kan. Nombor apa? Nombor 11 ni. Ni soalan SPM ni apa? Lebih kurang macam pernah jumpa je tadi. Nombor 11. Nombor 12 pun macam lebih kurang je bentuk tadi. Cuma dia macam ni bentuk lebih kurang macam ni je. Kan? Cuma dia tukar-tukar sikit je. Try je. Ni macam pernah jumpa mula-mula tadi kita dah buat soalan macam ni. Itu kita nak cuba dulu. Yang pelik-pelik kemudian. Ini pelik ni kenapa pelik macam ni lain. Tinggal dulu. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi bila besok nak buat kelas ke tak nak? Besok boleh je. Besok boleh, nanti saya cuba tengok. Kamu try buat yang ni mana-mana soalan. Pilih je mana-mana, kan? Besok boleh kita bincang kejap sebelum saya masuk bahagian seterusnya. Okey? Cikgu, untuk apa nama, saya ingat saya nak ambil mat hari Isnin seminggu 2 kali. Okey. Lepas tu sejarah dia hari Isnin. Macam mana cikgu? Sejarah Isnin petang kan? Petang. Sekarang ni Ha. Sejarah saya pun tak ingat pula tarikh sejarah hari ni kan.
Jadi macam mana? Saya nak ambil yang minggu depan ni, mula awal bulan kan. Oh, sejarah. Ha. Okey, tak apa. Nanti tak apa. Selasa boleh tak? Selasa boleh kan? Rasa boleh. Selasa boleh. Nanti saya cari satu masa kat kamu. Tengok. Okey. Saya try. Okey? Okey. Boleh. Okey. Lepas tu cikgu, apa tu bulan 12 saya kena balik ke Unicel kan. Unicel betul? Lepas tu bulan 1 tu saya kira saya balik ke rumah tu, saya mula balik boleh? Boleh, tak ada masalah. Kan? Kalau kat Unicel pun kamu ada masa nak buat, adjust lah, tak apa, tak ada masalah. Kita online ni tak ada masalah, kat mana pun boleh. Okey. Boleh. Ada kamu rasa macam kamu perlu, kamu cakap je kat saya. Okey. Kan? Okey. Okey, baik. Okey. Lepas tu macam bayaran dia macam ni. Bayar tak ada masalah. Kalau kamu nak bayar berperingkat ke macam mana nak kumpul ke, kamu rasa macam kamu ada duit nak bayar, kamu beritahu saya bagi nombor akaun. Tak ada masalah. Dia dengan saya ni senang, open je. Kan? Yang penting belajar. Belajar dulu. Kan? Bagi berjaya. Saya ingat macam ni, besok kira habis kelas saya bayar untuk yang sejarah pun besok sekali boleh ke? Satu. Sejarah dia bayaran bulanan, betul tak? Bulanan. Tak apa, nanti saya tulis tu kamu. Tak ada masalah. Cikgu, yang algebra tu saya pening sikit lah cikgu.